Malaysia dilihat berpeluang cerah dalam menggiatkan industri teknologi angkasa. Ini kerana pelbagai limpahan kemakmuran boleh dinikmati rakyat sekiranya Malaysia mampu menjadi peneraju industri itu. Haris Ashraf Hasnan yang membuat liputan sempena Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 ada perinciannya. Dalam Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 ataupun WCIT 2022 ini, antara topik yang mencuri tumpuan dan juga sukar untuk kita dengar perbincangan-perbincangan melibatkan pakar-pakar adalah berkenaan dengan isu teknologi angkasa. Sejauh manakah kedudukan kita Malaysia ini? Apakah bentuk penambahbaikan? Kerana kalau kita lihat sebenarnya sasaran ataupun apa yang boleh dilihat dari segi industri angkasa ini sebenarnya mempunyai nilai diunjurkan sekitar $1 trilion menjelang tahun 2040 dengan anggaran 75,000 LEO, Lower Earth Orbit, komunikasi, satelit komunikasi dilancarkan pada tahun 2030 dan juga pada isu dasarnya adalah kalau kita lihat 50% populasi di Asia Tenggara ini tidak mempunyai jaringan internet. Jadi teknologi angkasa ini amat penting untuk kita lihat di mana kedudukan Malaysia, dan untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini bersama dengan saya adalah Insinyur Nur Hizam Hamzah yang merupakan Ketua Pegawai Teknologi Angkasa X. Insinyur, terima kasih kerana sudi bersama dalam Astro Awani. Pertama sekali bercakap soal teknologi angkasa, di manakah Malaysia? Sejauh manakah kedudukan kita dan apakah bentuk penanda aras, benchmark yang boleh kita letakkan untuk memastikan Malaysia berada at par dengan mereka yang berada pada tahap yang membanggakan dalam industri teknologi angkasa ini? Terima kasih. Di Malaysia ni kita dalam 20 tahun yang lepas kita telah mula mengorak langkah dalam teknologi angkasa. Kita mungkin tahu Tiongset 1, Razak-Sat itu adalah satelit-satelit yang telah kita lancarkan sebelum ini, dan sekarang saya rasa sudah tiba masanya untuk Malaysia turut terlibat dalam pengkomersialan ataupun perniagaan yang melibatkan teknologi angkasa itu sendiri. Dan kita lihat di Malaysia sekarang semakin banyak syarikat-syarikat baru yang sudah bertapak di Malaysia tetapi sudah mula menjinakkan diri ke dalam industri atau teknologi angkasa. Dan yang lebih penting sekali buat masa sekarang dan di masa hadapan, kita perlu membentuk suatu ekonomi angkasa di Malaysia ini. Itu sebab kita lihat sekarang ni dengan penubuhan Space Chapter dalam PIKOM contohnya, supaya industri-industri atau syarikat-syarikat di Malaysia ini juga turut terlibat bersama berkembang dan menyokong industri angkasa dalam masa yang sama. Jadi saya percaya dengan the new space economy, Malaysia dengan pemain-pemain yang ada dan yang baru akan dapat mendapat manfaat dan juga kita sama-sama dapat membawa Malaysia ke pesada dunia dan juga mendapat manfaat daripada teknologi-teknologi angkasa ni kepada rakyat secara umumnya. Ya. Insinyur menyebut berkenaan dengan nak membawa ke peringkat antarabangsa itu, apakah bentuk benchmarknya ataupun negara mana ataupun bagaimana kita nak memahami industri ini? Kerana sudah tentu kalau kita nak mencapai sesuatu perlu ada satu benchmark untuk kita lihat ataupun untuk kita belajar dan juga ukur keupayaan kita. Mungkin Insinyur boleh kongsikan pandangan berkenaan dengan perkara ini. Baik, saya berkenaan benchmark ni untuk bagi tujuan yang saudara sebut tadi tu, ya betul, untuk sebagai penanda ukur. Tetapi saya kira lebih penting bagi kita untuk
mengorak langkah dengan cara kita sendiri yang sesuai dengan kita Malaysia, dan juga membentuk satu niche di dalam di dunia atau di pasaran global. Acuan kita sendiri, ya, sebab kita pun ada masalah kita sendiri yang tidak orang kata tidak totally the same, tidak sama, tidak betul-betul sama macam orang lain. Jadi kita ada masalah unik kita sendiri, keadaan kita sendiri, cuaca kita sendiri. Jadi sebenarnya apa-apa solusi ataupun penyelesaian tu maupun dalam teknologi angkasa ni perlu dicorakkan untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi dalam masa yang sama, apa-apa yang kita buat ini sudah tentunya boleh menyumbang kepada permasalahan ataupun keperluan dunia pula secara umum. Daripada situ baru saya kira kita dapat memberi value added to the world community ataupun dalam global market. Mengikut rekod bercakap berkenaan dengan impak teknologi angkasa ini, sudah tentu kita tidak boleh lari impak yang akan memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat. Sudah tentu antaranya adalah berkenaan dengan jaringan internet. Kalau kita lihat dalam tahun ini, baru-baru ini dilancarkan Miasat 3D sebagai contoh untuk mendekatkan jaringan terutama di kawasan luar bandar. Mengikut rekod 50% di Asia Tenggara tidak mempunyai jaringan internet, kesaling hubungannya lemah. Bagaimana melihat mungkin Angkasa X sendiri melihat perlunya lebih lagi usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memberi impak nilai tambah dalam ekonomi angkasa ini? Apakah bentuk impaknya? Kita faham internet, jaringan internet. Apakah lagi yang boleh kita harapkan menerusi ekonomi angkasa ini? Baik, terima kasih. Kita lihat dari segi teknologi lah, saya kira kemajuan atau perkembangan teknologi sekarang, khususnya dalam teknologi elektronik, di mana elektronik sudah menjadi semakin cost efektif, ya, dan dalam masa sama peningkatan prestasi daripada elektronik dan juga software yang terus berkembang, dan daripada asas perkembangan teknologi ini kita boleh guna pakai dalam bidang teknologi angkasa, dan kita boleh lihat satelit-satelit yang semakin kecil, ya, dengan itu lebih murah, tidaklah murah macam macam mana, tapi maksudnya dia lebih cost efektif lah, ya, dan melibatkan kos yang lebih rendah, mungkin itu lebih tepat. Jadi dengan perkembangan yang sebegini, kita lihat space menjadi lebih ataupun angkasa menjadi lebih accessible, atau ya. Jadi lagi satu, kita lihat dengan perkembangan kenderaan-kenderaan pelancar, lebih banyak sekarang ni pilihan ataupun syarikat-syarikat yang membangun dan menyediakan perkhidmatan untuk melancar satelit ke orbit. Jadi dengan itu juga orang kata dengan supply and demand yang begini, ya, jadi dia menyebabkan kos untuk membuat satelit dan untuk menghantar satelit ke orbit menjadi semakin melibatkan kos yang semakin menurun, ya. Walau bagaimanapun tetap menggunakan banyak dana lah, tetapi secara relatifnya. Jadi dengan itu kita lihat dari segi business model, dari segi penyediaan dana, dia menjadi lebih menarik bagi syarikat-syarikat dan juga bagi kerajaan-kerajaan untuk membangunkan sistem-sistem angkasa lepas. Akhir sekali, adakah wajar untuk Malaysia mempunyai hub aeroangkasanya yang tersendiri? Kalau kita lihat sebelum ini, ianya macam Miasat 3D perlu ke French Guiana untuk dihantar ke angkasa. Adakah wajar untuk kita mempunyai hub tempat pelepasannya sendiri? Adakah itu dilihat sedikit sebanyak akan memacu, boost lagi industri aeroangkasa di negara ini, teknologi angkasa? Saya setuju, sebab untuk kita mengembangkan aplikasi daripada teknologi angkasa, kita perlu letak satelit di orbit. Dan untuk kita ada satelit di orbit, kita perlu bawa satelit tu
ke orbit, ke angkasa lepas. Jadi ianya adalah keperluan untuk kita merealisasikan ekonomi angkasa lepas ni, iaitu kita kalaupun kita tidak memiliki hub angkasa ataupun spaceport tu di Malaysia, tetapi kita mesti ada kaedah ataupun mekanisme supaya kita boleh ada accessibility kepada spaceport dengan mudah dan secara cost efektif, kan? Jadi sebab teknologi roket ni boleh menjadi satu hambatan, kekangan, sebabkan sensitifnya teknologi roket ini, di mana ianya terkawal oleh negara-negara yang mempunyai teknologi roket. Jadi dalam masa yang sama, kita perlukan roket. Jadi kita kena cari kaedah supaya kita boleh ada accessibility kepada roket-roket ini. Okay, baik. Terima kasih. Itu dia tadi ulasan berkenaan dengan isu ekonomi angkasa dan juga kita melihat kepada teknologi angkasa oleh Insinyur Nur Hizam Hamzah yang merupakan Ketua Pegawai Teknologi Angkasa X yang bercerita berkenaan dengan hala tuju bagaimana untuk memastikan Malaysia terus berada pada tahap yang lebih kompetitif, setanding dengan negara-negara yang lain dan seterusnya kesaling hubungan, impak ekonomi kepada masyarakat, pemajuan teknologi dan sebagainya dapat terus dipergiatkan. Sekian saja laporan saya, Haris Ashraf Hasnan, bersempena dengan Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 untuk Esrawani.